So bas bertolak, sepanjang perjalanan tu dia ada seorang lah tour guide. Dia sebenarnya student tu daripada Japan. So dia belajar di Tromso University. Part time tu dia buat sebagai jadi macam tour guide lah. Knowledge tu memang knowledgeable, and orang kata apa, memang info yang diberikan sepanjang perjalanan tu memang orang kata padat macam tu, dapat menarik kita untuk dengar dia cakap apa tu kan. Bila keluar sikit je kita dah perasan dah macam tak ada rumah sangat, jalan dah sedikit gelap kan, jalan daripada besar jadi macam kecil sikit kan, and then traffic pun tak banyak kan. So kita dah tahulah bahawasanya ni dah menuju ke area yang agak di luar kawasan bandar lah, macam tu. So dalam setengah jam jugalah, dalam 20 minit ke setengah jam, driver bas tu berhenti dekat satu kawasan lapang. Dia kata biasanya kat sini boleh nampak, dia kata base dia orang punya data malam ni akan nampak kat sini. Cuma masa dia berhenti tu awan masih tebal masa tu, based on the software yang dia orang monitor. Kejap lagi awan ni akan start move, and then kemungkinan besar boleh nampak cahaya aurora borealis kat situ lah. Dengan ahli-ahli tour ni, tour group ni masing-masing dengan kamera apa benda semua kan, terus keluar daripada bas dan dia ambil lah posisi masing-masing. Dan kita orang pun masing-masing standby lah, tunggu. Tapi awan memang tebal masa tu, tunggu tak nampak apa memang nampak awan je. Bila kita berada di kawasan yang gelap, sebenarnya mata kita ni akan tune tau. Dia macam makin lama makin kita boleh fokus dekat langit tu. At first dia akan nampak macam kelabu macam tu. Mungkin sebab mata kita tak biasa lagi kan, satu garis halus macam tu kan. Tapi bila lama-lama kita dah tumpukan sikit-sikit, baru dia nampak macam kehijauan, semakin hijau, mata kita dah tune balik, baru nampak makin hijau lah. Masa tu juga awan dah start buka, dia nampaklah satu line hijau yang panjang kan, yang bergerak dengan perlahan lah, dia macam bergerak macam tu. Perasaan dia macam tu memang teruja, memang kata apa, memang tak sangka. Sebab benda tu kita nampak kat depan mata kita kan. Selama ni saya just duk tengok dekat YouTube channel, duk tengok dekat video yang travel yang orang share. Pada masa tu saya berada kat situ, and then saya boleh nampak sendiri keindahan aurora borealis tu. Memang orang kata apa, blown lah dengan dia punya fenomena tu, bagi saya lah. Cuma lama kelamaan awan tu start datang balik, jadi dah tak dapat nak capture lebih. Tour punya leader tu cakap, okay jom kita masuk dalam bas, kita pergi ke another location. Sebab based on dia orang punya another location ni, mungkin awan kat situ awan dah clear. Kalau segini agak bagus, dalam K4 ke atau K3 ke masa tu. Okay, semua masuk dalam bas. Dan bas bergerak. So dalam 15 minit lepas tu bas tu berhenti balik. Kata okey kat sini. Dia kat sini. Saya tengok kat luar macam apa yang ada kat sini. Gelap ni. Memang tak nampak apa. Memang kat luar tu gelap, segelap-gelapnya. Okay, kita orang pun turun lah, bawa kamera apa semua dengan tripod semua turun je bas. Depan mata salji memutih kan. Straight daripada depan mata kita, straight naik warna hijau. Yang tadi halus yang mula-mula, yang ni lebar besar, duduk tengah, bergerak-gerak kan. Memang wow je lah masa tu. Semua dah kecoh dah. Cepat semua dah pergi ambil pot masing-masing lah kan, ambil kamera semua, pacak semua. Memang cantik sangat lah, memang cantik. Memang susah nak gambarkan lah perasaan dia macam tu kan. Terharu ada, happy ada kan. Kita boleh tengok fenomena yang memang susah lah. Bukan setiap kali orang pergi akan dapat tengok benda tu kan. Dia ada masa dia ada fenomena tu berlaku, baru boleh nampak. Faktor awan lagi, faktor lokasi lagi kan. Alhamdulillah masa tu rezeki saya dengan wife memang bersyukur sangat, sebab kita orang berjaya juga tengok malam tu aurora borealis yang memang cantik sangat dekat Tromso northwest punya area. Lepas tu dah sibuk ambil gambar situ, sejuk ni masa tu. Tengok jam saya yang ada temperature punya sensor, negatif 20 temperature masa tu. Bayangkan kat luar dengan salji sampai betis, jalan kat situ kan, semata-mata nak capture dos aurora borealis punya cahaya tu. 20 minit jugalah kat situ, 20 minit ke setengah jam juga rasanya. Sampai ahli semua dah ambil gambar, and then cahaya dia makin kurang sikit, dah kurang dah tu. And then tu leader cakap, okay jom kita ada satu lagi lokasi. Yang satu lagi lokasi memang best dia kata, sebab malam ni langit clear, kawasan tu memang cantik dia kata. Kalau ada masa ni sekarang memang cantik, kena pergi cepat. Semualah ambil tripod semua kan, kamera apa semua. Terus kita orang naik dalam bas balik, sambil-sambil tu perkena dulu hot chocolate. Dia orang bagi free hot chocolate, lepas tu ada cookies tau, sebab tak dinner kan. So makan benda tu lah dalam journey tu. So bagi sambil-sambil tu layan dalam bas, minum hot chocolate semua, air semua ada. Dalam 10 minit je daripada tempat ni, dia drive sampai ke satu lokasi lagi. Dan lokasi ketiga kita orang sampai je, terus turun, jejak je kaki atas salji, sampai betis. Tenggelam. Memang tebal saja kat situ. Tapi masa tu kat depan
dia ada macam pelabuhan tau, macam tasik lah. Tasik, dan ada jeti kecil macam dekat kampung macam tu. Yang lain semua gelap, sekeliling semua gelap. Ada nampak rumah sikit daripada jauh, cahaya daripada rumah memang tak ganggu yang tu. Terus jalan ke depan sikit nampak memang dia keluar daripada, dan tempat tu memang kalau kita menghadap tasik tu, dia memang dekat, dia ada banjaran gunung lah kiri kanan. Jadi cahaya aurora borealis tu dia keluar daripada belakang gunung tu. Dia punya corak dia tu kan, memang cantik lah, memang cantik sangat-sangat. So masa tu jugalah saya sekali lagi pacak tripod, tak kira dah kan orang lain nak pergi dekat kiri kanan dia, kita dah dapat pot kita tu, composition kita, set up tripod, terus shoot gambar capture the aurora borealis. Cuma masa tu agak terkilan juga sebab saya tak terlintas nak buat time lapse. Sepatutnya sequence nanti boleh buat dia bergerak apa semua. Saya just ambil still picture je. Tapi still picture pun alhamdulillah lah, still lah saya gambar tu yang dekat situ yang ada tasik tu memang puas hati sangat. Bagi saya memang cantik sangat. Dengan dia punya corak ada tu kan. Dengan sebelah kanan tu dia ada macam merah-merah sikit, macam ungu sikit, purple sikit cahaya dia. Bukan setakat hijau, maknanya ada ungu sikit. So 3 lokasi malam tu semua nampak. So memang puas hati, memang berbaloi sangat-sangat lah. Orang rasa pun macam alhamdulillah rezeki, syukur sangat-sangat sebab berjaya juga lihat sendiri keindahan aurora borealis di bahagian Arktik kan. Kesusahan ataupun pengalaman perjalanan selama ni nak sampai ke situ tu berbaloi lah, sebab tujuan kita begitu, kita dapat capture malam tu, macam tu. So saya balik pun, lepas tu bas pun bergerak kembalilah ke office diorang dekat bandar Tromsø tu. Masa tu pun dalam dekat pukul 12 malam dah kita orang sampai kat situ. Bas dah tak ada, dan taksi pun dah pukul 12 kan, dia orang macam tak banyak sangat. Nak tunggu kejap pun taksi tak datang-datang. Menapak je lah jalan daripada bandar tu, cross the bridge, sampailah balik ke rumah kita orang di Airbnb yang kita orang stay tu. Tapi walaupun jauh, macam tak terasa lah benda tu, macam walaupun jalan balik tu jauh juga kan, 2 km lebih kan, macam tak terasa sangat lah sebab sambil-sambil duduk sembang semua, macam happy kan, sebab berjaya kat akhirnya tengok aurora borealis tu lah. Alright, ok, itulah pengalaman pada malam tu. Dan keesokan harinya kita orang punya plan teruskan perjalanan ke lokasi seterusnya, anda Narvik, dan seterusnya masuk ke Sweden melalui jalan darat. So, saya rasa itu sajalah perkongsian pada kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe, atau jika ada sebarang komen boleh komen di bawah, dan insyaAllah saya akan sambung lagi perjalanan seterusnya daripada Tromsø masuk ke Sweden untuk hunting pula aurora borealis dekat negara Sweden pula. Alright, ok, bye, jumpa lagi insyaAllah. Bye.